Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berbahagia saudara pengacara majlis yang saya hormati, lagi saya muliakan yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Kazim Ilyas Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz selaku ahli panel kita pada malam ini, ahli panel yang pertama. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Yaqub Yusra bin Yusuf Triple One pada malam ini juga turut bersama-sama dengan kita, Alhamdulillah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua ahli panel yang telah selamat sampai ke negeri Kedah Darul Aman kita pada hari ini, iaitu di hari program kita ini, iaitu program Hari Peladang Penternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah tahun 2023. Dan juga terima kasih kepada pihak penganjur, dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin, ibu ayah muslimin muslimat yang turut ramai-ramai membanjiri Hari Peladang Penternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah pada tahun ini. Alhamdulillah, pada malam ini tuan-tuan kita tengok ramai sekali pengunjung-pengunjung kita. Kesian juga hak yang mai terpaksa kena berdiri tu, no? Kalau boleh letak kasut bersila tang tu boleh tak? Kesian kat tu, no? Nak berdiri lama lagi tu. Kita baru nak mula dengan moderator je, tak masuk ahli panel lagi. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini, malam yang pertama daripada program Hari Peladang Penternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah ini, kita anjurkan forum Bicara Murabi dengan bertemakan Malam Cintai Rasul. Jadi mudah-mudahan semua pencinta-pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membanjiri taman-taman ilmu yang diadakan dalam program pada hari ini. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan forum perdana kita pada malam ini, iaitu forum Bicara Murabi ini, tuan-tuan, saya ingin juga mengumumkan kepada tuan-tuan bahawa pada malam ini ada forum perdana, pada malam esok ada malam himpunan Al-Ustaz berselawat juga di pentas ini. Kemudian malam berikutnya ada malam himpunan ikon anak muda bersama dengan ikon-ikon anak muda. Salah seorangnya ialah Ustaz Firdaus Firabib, TikTokers, Imamus, semualah sekali lah. Imam lagi, TikTokers lagi bersama dengan rakan-rakan dia. Dan yang malam yang terakhir, malam 4 hari bulan Jun itu, iaitu malam bersama dengan artis kumpulan Raihan. Jadi untuk orang-orang di negeri Kedah ini, kita harapkan tuan-tuan dapat bersama-sama memenuhi ruangan-ruangan yang disediakan di sini untuk kita penuhkan sambutan Hari Peladang Penternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sempena forum Bicara Murabi kita pada malam ini, pada ruangan ataupun pusingan yang pertama ini, saya nak menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Yaqub Yusra bin Yusuf untuk menceritakan kepada kita tentang cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dambakan. Silakan yang berbahagia Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey, baik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Terima kasih pada sahabat dan guru saya Fadil Ustaz Lufi. Tak dilupakan ayahanda tuan guru kita Fadil Ustaz Kazim Ilyas, dan tuan-tuan muslimin muslimat, rakan-rakan penganjur, dan semua yang saya tak mampu sebutkan nama, jabatan-jabatan yang terlibat nak memastikan pelaksanaan kejayaan program macam ni bukan mudah, tuan-tuan. Kita yang main ni, tuan-tuan, rasa mudah ya. Nak cari parking 10 minit pun kita beletak 4 jam setengah. Tetapi pelaksanaan nak memastikan kelangsungan perjalanan program pada malam ni, tuan-tuan, mereka memerlukan ruangan, masa, tenaga, duit ringgit, macam-macam.
daripada pihak APM, daripada pihak peladang, daripada pihak segala lembaga-lembaga yang terlibat tu, lembaga pertubuhan peladang kan, lembaga tak kira lah apa-apa benda pun, semua yang terlibat ni nak memastikan ni tuan. Ada yang mungkin tak tidur malam, tetapi mudah-mudahan dengan asbab kehadiran orang yang hadir memberikan ruangan pahala kepada semua yang terlibat, sama ada yang disebut ataupun yang tidak disebutkan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah pun menyebut faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Pada Allah Subhanahu wa taala, pada setiap yang tuan-tuan yang kita lakukan akan ada balasannya insya-Allah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang apa benda yang perlu kita buat untuk kita nak memastikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itu sentiasa duduk dalam keadaan yang rasional dalam kehidupan kita. Mutaakhir ni kita tengok manusia ni berbalah dalam segala bentuk benda. Objektif nak suruh sayang kepada Nabi, tetapi kita cuba nak mengiyakan hanya dengan satu pendapat dan menafikan banyak pendapat yang lain. Berlaku perbalahan. Semalam saya tengok pun lah, pakak duk berbalah. Pakak duk hentam, yang ni hentam grup A, yang ni hentam grup B. Tuan-tuan, sepatutnya apa yang Nabi cuba bawa? Nabi SAW diutuskan oleh Allah untuk menyatukan, bukan nak mencari titik perbalahan. Objektif Nabi diturunkan tu menyatukan orang ramai. Aus wal Khazraj itu disatukan. Kabilah-kabilah Arab ni dulu memang perangai mereka kerja berkelia. Mereka ni bukan 3 line, 7 line tuan-tuan. Benda kecil-kecil pun kira nak bergaduh. Kita duk rasa kita ni samsing dah. Mereka lagi samsing. Hal-hal yang kecil pun mereka akan berperang. Bayangkan nak meletakkan batu Hajarul Aswad, disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah. Hanya dengan nak meletakkan batu Hajarul Aswad sehingga kan mereka nak declare peperangan sesama kabilah. Kalau kita nak fikir, Allah, pilih letak yang nak berkelinya siapa? Bukan takat berkeli bertumbuk orang aku. Kalau takat berkeli lawan starlight seorang sekali, lawan jentik-jentik jari tu boleh lawan, kira tak? Ni kira nak berperang sehingga kan nak hang bawa geng ni geng naga, yang ni bawa geng kuda, lah gaduh. Bergaduh sampai peringkat bawa pada berbunuh-bunuhan. Maka Nabi SAW diutuskan apa? Untuk menyatukan manusia. Maka tuan-tuan, benda pertama, apabila tuan-tuan dan saya nak bercakap tentang kasih kepada Allah dan Rasul, maka belajarlah untuk berlapang dada. Takut kita tengok kan, golongan yang A akan hentam golongan yang B akan hentam yang A. Saya ingat waktu saya nak balik Malaysia dulu, waktu duduk di Mesir 2014 saya nak balik. Saya tanya kepada almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Ketika tu saya khidmat dengan beliau dalam daurah hadis di Kahirah. Saya tanya dengan Syekh, saya tanya Syekh, nanti bila balik Malaysia banyak bab-bab khilaf yang berlaku. Macam mana nak berhadapan dengan bab ni? Sebab orang awam akan banyak terkeliru yang tak pernah habis pun. Dan sampai hari ni pun kita masih berbalah, setiap bulan akan mai lah. Ni nak mai bulan Allahumma salli samad korban, orang akan bergaduh bab korban. Bulan musim tarawih orang bergaduh bab bilangan rakaat tarawih, bab qunut, bab benda-benda yang tak sepatutnya pun berlaku. Baca Yasin malam Jumaat, talqin di kubur. Sebab tu nak buat, tak mau buat sudah. Tak menjadi satu kepaksaan dan tidak ada satu pun hadis yang melarang. Syekh Fahmi Zamzam dia pesan, tuan-tuan pegang malam ni, kita ambil sama-sama di atas bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul adalah dengan kita belajar untuk berlapang dada kerana ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syekh Fahmi Zamzam pesan, dia kata, apabila tersimpul di antara dua simpulan, dua ikatan, jangan pernah diikat dengan simpul mati. Maksudnya tuan-tuan, bila bertembung di antara dua ikatan, maka jangan kita ikat mati, kerana mungkin di antara dua simpulan tadi ada betul dan ada salah. Mungkin dua-dua betul ataupun mungkin dua-dua salah. Seperti mana tuan-tuan dan saya memandang botol air ni tuan-tuan. Kita pandang botol yang ni tuan-tuan, daripada sudut pandangan saya dan pandangan tuan-tuan, kita nampak dengan satu objek. Yang pertama, sifat dia panjang. Yang kedua, sifat dia berwarna biru, ada stiker-stiker tu, maka daripada jauh kita nampak warna biru. Yang ketiga, kita nampak transparent.
bentuk transparent. So 3 sifat tu mutlak, kalau kita pakat buat undian pun insya-Allah semua sepakat. Sepakat tak? Sepakat tak? Ke ada yang nampak lain? 2 kali Jumaat tu. Malung, elok malung. Tak ada minta maaf kat suami lagi. Ada yang nampak lain tak? Sifat yang pertama kita nampak sifat botol ni panjang, yang kedua kita nampak transparent, yang ketiga kita nampak warna biru-biru stiker tu. Dalam keadaan kita dah sepakat ni, ijma' dah ni, kita jumhur dah, kalau kita semua setuju bahawasanya memang botol itu ada 3 sifat yang sama, tanpa berbalah. Tiba-tiba ada orang yang kata, tak, hampa semua salah, aku seorang betul. Kita kata, hang nampak apa pula dah hang ni? Dia kata, aku nampak yang pertama botol itu kecil je. Dah satu dah, pelik dah bercanggah kita. Kita nampak, kita dah nampak tak transparent ayak tu? Tak ada. Botol tu tak ada ayak langsung. Dia ni perasan pagi tadi tak sarapan pil kuda, mesti gam cat senapang. Kita kata yang ketiga, hang nampak tak stiker warna biru? Tak, dia kata stiker tak ada, aku tak nampak 3 benda tu. Tuan-tuan, ketika tu, adakah kita akan mempertahankan hujah kita yang pertama tadi? Kita akan pertahankan. Sebab apa? Sebab zahir daripada ainul yakin, mata kita, mata saya, mata tuan-tuan, beratus orang, kita nampak dengan sifat yang sama, maka kita akan pertahankan. Kami nampak 3 panjang transparent stiker, awak hang kata lain pula. Dia kata betul, aku nampak yang tu. Baik tuan-tuan, saya nak tanya, siapa betul dan siapa salah? Ketika tu kita akan rasa kita je betul. Dia pula kata hang ni biar betul, hang tengok bagi dia kata betul, dia nampak tak ada panjang, tak ada stiker, tak ada transparent. Maka mulalah kita akan bergaduh. Sedangkan tuan-tuan, hanya daripada sudut pandang yang berbeza menampakkan penampakan yang disebutkan tadi. Baik, saya tunjuk daripada ni, tuan-tuan nampak yang pertama. Bila saya kalih tuan-tuan, saya tunjuk macam ni. Tuan-tuan nampak apa sekarang? Nampak apa? Berubah tak? Kan dah berubah? Objek yang sama, hanya daripada sudut pandang yang berbeza, telah mendatangkan hasil yang berbeza. Maka sebab tu tuan-tuan, belajarlah untuk kita ini, belajar adab berkhilaf. Agar kita sentiasa boleh belajar menghormati orang. Ya, mungkin kita tak pernah jumpa dalil berkaitan bab tu, kerana mungkin pembacaan kita terhad, ilmu kita masih terbatas. Maka orang yang bercakap dan buat, dia bertanggungjawab di atas perbuatannya, jangan bimbang. Yang dia cakap, dia kena jawab. Yang dia buat pun dia kena hadap. Maka justru yang pertama, pembukaan pada malam ni, saya mengajak tuan-tuan, kita belajarlah adab berkhilaf, belajar menghormati orang, belajar menerima pendapat orang. Ya, mungkin pendapat dia tak kena selera dengan kita, tetapi mungkin bersesuaian dengan kehidupan dia, bersesuaian dengan pendidikan dia, bersesuaian dengan cara tarbiyah dia. Maka jangan pernah disamakan kehidupan kita dengan kehidupan orang. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan kepada kita untuk jangan mengutamakan kepentingan diri, tetapi banyaklah mengutamakan orang lain. Nabi jarang memikirkan tentang rumah Nabi, tetapi Nabi sentiasa mengutamakan tentang ummah dalam kehidupan Nabi. Kerana saat kita banyak memikirkan tentang rumah, maka wujud sifat keakuan sahaja. Semua tentang kita, cari duit untuk kita, cari semua untuk kita. Maka belajarlah untuk memikirkan tentang ummah. Nescaya itulah sebenar-benar kecintaan kita, dengan cara dizahirkan dalam kehidupan yang tak perlukan modal. Bersangka baik tak perlu modal tuan-tuan. Kalau cerita bab sedekah mungkin perlukan duit. Nak cerita bab jihad perlukan keberanian, perlukan tenaga. Kalau nak cerita bab mungkin buat kerja-kerja yang besar, mungkin kita perlukan riang yang banyak. Tetapi dalam bab bersangka baik, semua orang mampu buat. Lah ni juga. Tak kisahlah tuan-tuan berpegang dengan warna politik apa sekalipun, kefahaman mazhab apa sekalipun, memegang kepercayaan dari segi tauhid apa sekalipun, selagi mana tidak bercanggah dengan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka teruskan
dengan mencari ilmu, tambah kefahaman dan belajar berlapang dada. Saya pergi ziarah Syekh Zainal Asri 3 hari yang lepas. Masyitah datang yang kemalangan buta mata tu kan. Dia main duduk 3 hari di tempat saya. Dia kata dia teringin nak pergi ziarah Syekh Zainal Asri. Saya tak apa nak bawa. Saya telefon Ustaz Wadi. Ustaz Wadi kebetulan ada di Redang, di Terengganu, di luar kawasan. So dia tak apalah bawa Syekh Zainal Asri. Waktu bawa Zainal Asri, kalau tuan-tuan Syekh Zainal Asri ni, dia orang kata lah apa kat dia tak pernah kok nak melawan. Sabar saya atas raja manusia lah sabar dia tu. Orang buat naya kat dia ni tuan-tuan, Allah, berepisod-episod. Kalau cerita bawang putih, bawang merah, zoom in, zoom out tu, tak tahu apa episod dah. Apa orang tak kata, apa orang tak hantam. Yang syoknya Syekh Zainal Asri ni, Pak Long ni, orang kata kat dia, dia minta maaf. Orang kata kat dia buat video, minta maaf. Dia tak ada nak mempertahankan saya, ya Allah Rabbi tu raja manusia lah. Lepas tu kalau kata kita berkhilaf dengan dia pun, belajar ilmu adab dengan dia. Pergi ziarah dia tu, kita abang nak ziarah sekejap, dia jamu makan, dia masak, Allahu Rabbi. Dan dengan izin Allah, Alhamdulillah, satu benda yang baiklah pada masyitah, walaupun dah disahkan buta kekal, Syekh ada pesan satu amalan, dan dia ikhtiarlah untuk pergi jumpa. Dan hari kejadian tu menangis dia. Sebab walaupun dah disahkan buta, adalah satu benda yang diusahakan. Tiba-tiba Allah bagi ada flash dalam pandangan mata dia. So dia akan datanglah setiap bulan untuk teruskan rawatan tu. Mudah-mudahan Allah memberikan keajaiban yang berlaku. Mustahil pada manusia, tak pernah mustahil pada Allah. So dalam pasal masyitah ni sama, dia punya kemalangan macam saya. Kami sama-sama pecah kepala, parut pun kami sama. Ni bukan parut 3 line tuan-tuan. Ni parut accident. Sama pecah kepala, 33 jahitan. Saya patah kaki, dia pun patah kaki. Cuma Allah izinkan dia dicabut satu nikmat penglihatan dengan buta kekal. Kakinya masih dalam proses, kami patah hancur. Jadi perlukan proses untuk penyembuhan lah. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan yang baik pada beliau. Jadi tuan-tuan, asas yang pertama, meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul, belajar berlapang dada, insya-Allah semua akan jadi sangat cantik. Nanti kita akan pergi kita akan tuntaskan perbincangan secara dalam. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Tuan-tuan yang duduk di belakang, tuan-tuan main bersila ke depan ni pun tak apa, rabat atas pentas pun tak apa, jangan duduk taribau Ustaz Lufi je. Sian tuan-tuan, saya tengok duduk berdiri tu lengoh. Lengoh main duduk, jangan duduk bersila depan ni, boleh main atas pentas pun saya rasa tak roboh kot pentas tu Ustaz no. Sebab depa dah try dah untuk, kalau Blackpink main pun tak roboh ni. Jadi mainlah main, jangan duduk berdiri rapat-rapatkan saf, tak ada masalah. Maklong hak segok-segok belakang tu tak nampak, maklong gencu tak nampak gencu warna merah, muka tak nampak. Main duduk depan ni tak ada masalah, insya-Allah moga Allah bagi keberkatan. Berkata wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yaakob Yusra. Dalam pusingan yang pertama tadi, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ada kemanfaatan, ada kebaikannya yang dapat sama-sama kita kongsikan. Yang bahagia Ustaz sebut kepada kita tadi beberapa perkara, kalau tuan-tuan ingat tak? Kau ingat botol itu je? Ingat botol, ingat ayak. Lepas tu ayak tak ada. Itu orang Kedah ni. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dia buat isu pasal itu, dia boleh jadi berbalah tuan-tuan. Baik, jadi saya nak sebut tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Ustaz sebut yang pertama sekali, kita cari titik persamaan. Boleh ingat no? Saya boleh ingat tu. Yang pertama, cari titik persamaan. Jangan duk bergaduh lah kita. Semua orang kata ni, kalau kita tanya ayak apa ni pun tuan-tuan boleh bergaduh ni. Ayak apa ni? Saya tanya laki-laki belah kiri, tangan kiri saya, ayak apa? Orang perempuan ayak apa? Ada orang jawab ayak mineral, ada orang jawab ayak minuman. Yang sebenarnya ayak apa? Yang jawab ayak mineral itu betul lah. Sebab dia tengok pada tudung. Tudung biru dengan tudung hijau ayak mineral. Kalau tudung putih, ayak minuman. Osmosis. Ustaz jawab osmosis, mereka jawab ayak minuman. Nampak tak? Itu tuan-tuan. Jadi tak payahlah kita cari. Yang pentingnya ni ayak menghilangkan dahaga. Cik Ustaz no? Boleh ambil wuduk dah ayak Ustaz? Boleh. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Yang kedua, Ustaz sebut kepada kita, belajarlah menjadi orang yang beradab. Belajar untuk kita memahami adab. Bagaimana adab kita sesama manusia, adab kita kepada pemimpin, adab kita kepada sesama orang yang dipimpin, adab kita kepada ulama. Itulah tanda cinta kepada Nabi SAW.
Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Ustaz juga ajak kita tuan-tuan semua untuk kita hidup dalam keadaan menjadi orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, iaitu dengan berkasih sayang sesama kita. Jangan berseteru. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan kepada pusingan yang kedua untuk ahli panel yang kedua, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Ya'qub Yusra bin Muhammad Yusuf. Kita cerita tak Ustaz cerita pasal cerita Nabi. Sayang Nabi, mengaplikasikan kehidupan sayang Nabi dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri. Kita nak ajukan soalan kepada Ustaz Ya'qub. Boleh Ustaz no? Ustaz sibuk ni. Malam ni bersama dengan kita. Pagi esok bersama dengan TV9. Ustaz no? TV9. TV3 pada pagi esok. Tanyalah Ustaz. Termasuk juga lah Ustaz Kazim. Seluruh dunia. Selagi selesai sini, nak tala pergi tempat lain juga. Kerana apa? Kerana nak mengajak semua manusia kepada mencintai Allah dan menyintai Rasulullah SAW. Ustaz, jadi kita duduk sembang tak saat ni. Cerita suami isteri. Datuk cerita pada kita saat ni. Kita nak menjadi umat yang sayang kepada Nabi ini. Antaranya kita melihat kepada akhlak Nabi SAW. Kalau kita tak boleh nak melaksanakan yang berat-berat, mungkin ada yang ringan-ringan yang kita boleh buat. Jadi saya pohon Ustaz untuk bagi pencerahan kepada kita bagaimanakah akhlak Nabi yang sepatutnya kita ikuti. Silakan yang bagi Ustaz. Baik, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Lufi, sahabat dan guru saya, dan tak lupa pada Fadhil Ayahanda, Tuan Guru kita Tok Kazim Ilyas, dan tuan-tuan muslimin muslimat yang masih setia bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan. Saya kalau setiap kali forum dengan Datuk Kazim ni macam-macam nyanyi. Memang dulu suka hafal lagu kau apa tu? Oh, saya otak bersambung sungguh. Saya bab lagu ni tu lagu negaraku yang ingat. Lagu negaraku, lepas tu boleh lagu Blackpink sikit-sikit lah, tak semua. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang akhlak, Aisyah radhiyallahu anha pernah datang seorang sahabat namanya Sayyidina Abdullah Al-Jadali radhiyallahu anhu. Disebut hadis ini dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ketika mana Aisyah ditanya oleh Abdullah Al-Jadali, apakah akhlak Rasulullah? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fi aswaq wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Ada beberapa keadaan yang disebutkan bagaimana akhlak Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan, akhlak suami orang yang paling kenal adalah isteri. Akhlak isteri orang yang paling kenal insya-Allah adalah suami. Time couple ni tuan-tuan, kita boleh berlakon macam-macam. Kan, waktu bercinta, berkapal ni tuan-tuan, kalau naik motor, dua-dua duk olahraga, punya mesra. Selepas kahwin, waktu tu barulah kita kenal, oh bini aku lagu ni, oh suami aku macam ni. Maka sebab tu adik-adik, anak-anak muda yang masih duk berkapal, tuan-tuan cepat-cepatlah menikah. Syu'um menikah. Tak tak bohong, saya abang sungguh, seronok. Seronok tak kan? Kalau tahu seronok sebelum sekolah rendah kahwin dah tuan-tuan. Alhamdulillah Allah bagi saya ada 6 orang anak. Semua latu-latu tuan-tuan, 6. Ada 12 latu-latu. Alah 6 kali 2. Ni anak muda ni menikah. Tuan-tuan takut mati dalam keadaan tak ada menikah. Malaikat tanya, wahai si fulan bin si fulan, adakah kamu gay? Tuan-tuan nak jawab apa? Tak menikah? Usahalah. Mak-mak ayah pula permudahkan bagi anak-anak boleh menikah. Agar apa? Boleh mengimbangkan kebaikan dan menambah nilai pahala dalam kehidupan. Kesempurnaan iman itu dapat dijaga dengan pernikahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Maka ketika Aisyah ditanya, Aisyah ni isteri, Ummul Mukminin, isteri kepada Nabi SAW, maka selayaknya dia bercerita bagaimana akhlak Nabi. Yang pertama kata Aisyah, Rasulullah ni tak ada perangai huduh. Lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi tak ada perangai yang tak elok pada diri Nabi. Malah Rasulullah memberikan teladan ni bukan ketika dilantik menjadi Rasul ataupun Nabi, sebelum daripada tu Nabi.
Daripada dilantik menjadi Nabi tu, Nabi dah jenis tunjuk perangai yang elok dah. Kita yang main ni tuan-tuan, lah ni mungkin nampak berjenis sikit. Time zaman kecil-kecil, kita ni tuan-tuan, perangai uduh banyak. Curi moktan orang, bawa pelari slipper tu imam, pergi mayang terawih, tu imam baca panjang. Kita geram, dendam dengan dia. Nak marah tu imam, dia tua dah, dia marah kita balik. Kita buat pelari tu kasut dia. Saya tahu sebab ayah saya tu imam. Saya tak buat pelari lah. Tapi orang buat pelari kasut ayah saya dulu. Tu abang kata, Pok kena baca pendek sikit kot. Dia kata, okey. Kita macam-macam benda yang kita mungkin buat kesan. Tapi Rasulullah, Allah memelihara akhlak Nabi ini sejak daripada kecil. Sehingga kan gelaran Al-Amin, gelaran As-Siddiq, gelaran-gelaran yang baik itu telah orang bagi kepada Nabi SAW sebabkan akhlak yang baik. Pernah disebut dalam satu riwayat, ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan Yahudi yang datang sebab nak uji akhlak Nabi. Maka dibawa satu buah oren yang masam. Dia bawa buah oren yang masam dengan niat dia nak bagi Nabi makan dan nak bagi Nabi marah depan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Soalnya dia bagi Nabi makan, dia kupas dan siap, dia bagi Nabi makan dan nak bagi Nabi marah pada dia dan nak bagi orang lain tengok. Abang tengok ni Nabi ni. Perangai tak tentu halak. Dan dia jumpa dengan Rasulullah. Dia bawa, dia persembahkan dengan buah yang dia memang pilih buah yang paling masam dan dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak kamu makan terus? Aku nak tengok kamu makan buah ni. Dia kupas siap. Rasulullah ni tuan-tuan orang yang pandai, orang yang wisdom, orang yang bijak sana. Bijak sini, bijak di mana-mana. Nabi tengok buah tu pun Nabi tahu kata buah tu masam. Nabi duduk dengan para sahabat ni, ada Umar, ada Uthman, ada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang sangat menjaga dan protect Nabi SAW. Maka Nabi tak mau kecewakan hasrat perempuan tadi, walaupun Nabi tahu buah tu masam. Nabi bersangka baik, mungkin dia tak tahu. Dia pula minta, wahai Rasulullah boleh tak makan terus, aku nak tengok kamu makan, nak puas hati ni, sonok, entertain Nabi. Nabi SAW ambil buah tu dan Nabi makan. Dalam riwayat sebut, sehinggakan ketika Nabi makan buah tu, sampai mata Nabi ni, mimik muka Nabi ni menunjukkan sesuatu. Kita kalau makan benda masam, muka jadi macam mana tuan-tuan? Dia jadi macam mata nak kenyik-kenyik sikit tu kan. Muka jadi macam uduh sikit lah, jadi macam tu sikit. Jarang orang makan benda, orang masam ni dia senyum tuan-tuan. Tu insyaAllah tuan-tuan 2 kali Jumaat. Makan benda masam tu, seorang tuan-tuan hak tu cak senapang, insyaAllah. Maka Rasulullah ni tahan muka, tak mau bagi sahabat-sahabat tahu kata Nabi sedang makan benda yang masam. Nabi habiskan buah tersebut. Sahabat dah jadi pelik. Yang perempuan Yahudi nak test tadi terus, nyong-nyong dia belah macam tu ya. Sebab objektif dia nak bagi Nabi marah, tapi Nabi boleh makan tanpa marah dia dan Nabi ucap pula terima kasih. La haula wala quwwata illa billah. Habis daripada perempuan tu dah pi, sahabat tanya, wahai Rasulullah, pelik ni. Kalau sebelum ni Nabi takkan buat perangai macam tu, Nabi mesti akan kongsikan makanan. Hatta disebutlah dari riwayat, kalau ada kurma pun Nabi akan pecah-pecahkan bagi pada sahabat. Apatah lagi buah oren yang dah memang ada pecahan-pecahan dia. Nabi pulun seorang makan. Nabi kata pada sahabat, ketahuilah bahawa perempuan tadi datang nak menguji sabarnya aku dan sabarnya kamu. Dia nak bagi aku marah dan nak tengok akhlak kamu pula protect aku dengan marah macam mana. Maka Nabi memilih untuk raikan dia, biar Nabi sakit tak apa. Malah Nabi ucap pula terima kasih kalau kita tuan-tuan, mau marah, kita pergi ambil kanji bulan Ramadan baru ni tuan. Pergi ambil bubuk lambuk. Tengah duk makan tu kadang-kadang kita marah, apa bubuk lambuk, duk ada cengkeh, ada toge, ada halia saja ni, dia kata tak ada langsung daging. Lah tengah makan tu boleh duk maki macam-macam. Rasulullah makan benda yang tak kena dengan selera, Nabi masih bagi ucapkan terima kasih. Berapa ramai kita yang ni para suami yang selalu setiap hari mengucapkan terima kasih kepada isteri yang duk masak kat kita. Disebabkan normalisasi berlaku, isteri hari-hari masak, kita dah tak ucap terima kasih. Balik malam ni ucap terima kasih kat dia. Pegang tangan dia, abang sayang, abang ucap terima kasih. Maklum jangan duk rasa pelik bila suami tiba-tiba ubah tabiat. Dia kata 2 ya. 1 mesti nak mati dah, yang kedua mesti nak nikah lain ni. Tiba-tiba duk pegang tangan, duk gelentir pelik ni.
Ubah buat, tuan-tuan, benda tu benda pahala. Sebanyak mana jari suami tuan-tuan ni, sebanyak tu gugurnya dosa. Bayangkan kalau suami tuan-tuan ada jari lebih macam Hitrik Roshan. Tak akan dapat pahala lagi lebih. Ambil manfaat. Ucap dia terima kasih. Benda yang mudah untuk mendapatkan pahala daripada perkataan yang baik. Rasulullah tak marah dia. Yang kedua kata Aisyah, wala sakhaban fi aswaq. Rasulullah ni sekali-kali tidak akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh menyakitkan orang lain. Nabi takkan menyakitkan orang, hatta kepada orang yang datang buat khianat kepada Rasulullah. Kita dengar dalam riwayat Sahih Bukhari, ada seorang wanita yang duk baling batu, baling najis, baling sampah kepada Rasulullah. Ketika dia sakit, Nabi buat apa? Nabi pergi ziarah dia. Nabi tak update kat status padan muka, #mati cepat. Tak ada. Nabi tidak bersorak ketika orang itu sedang diuji oleh Allah. Nabi tidak bertepuk tangan ketika orang jatuh diuji oleh Allah. Sebab tu dengan perkataan ni hati-hati. Nabi kata dua benda yang akan banyak merosakkan umat manusia. Lembek tidak bertulang, di antaranya daripada lidah yang tak bertulang ini. Al-lisan, lidah kita. Hati-hati. Akhir zaman ni tuan-tuan, mereka tak guna kuasa lidah, dia guna kuasa jari. Netizen ni. Oh tuan-tuan, dia buat komen kata ke orang Allah, tuan-tuan. Sebab tu dalam perkataan cuba ubah. Ada beberapa benda disebut dalam kitab, dalam bab tasawuf. Ada benda yang tuan-tuan kalau jumpa orang jangan tanya bab ni. Yang pertama, jangan tanya bab umur. Jadi kalau jumpa dengan orang, jangan tanya bab umur dia berapa. Sebab kalau dia lebih muda daripada kita, kita akan rasa kalau dia ada ilmu, oh budak ni muda lagi. Yang kedua, kalau kita nampak dia lagi tua pada kita, kita rasa lah tua dah Pak Long ni. Maka diajarkan para ulama sebut, di antara benda yang kalau kita jumpa orang, jangan tanya bab umur. Yang kedua, jangan tanya soal pendapatan dia. Yang ketiga, jangan tanya soal status perkahwinan dia. Ada orang yang stres tuan-tuan. Hari-hari duk jumpa dengan orang, duk tanya bila nak menikah. Cuba tanya kawan-kawan kita yang duk masih forever alone. Tuan-tuan stres tu. Balik kampung ya mak menakan tanya, hang ni tak mau menikah lagi ke? Lah. Nak cari jodoh ni bukan macam cari baju tuan-tuan. Ni ambil pakai, tak okey buang. Mana boleh lagu tu? Cari kena cari betul-betul. Tak apalah. Hidup ni bukan perlumbaan. Kawan tu menikah umur 25. Kita tak perlu macam dia. Tak apalah. Slowly but surely lah. InsyaAllah dampailah masanya kita usaha. Kalau orang duk tanya juga, kakak sebelah ni tanya bila nak kahwin, tanya suami Mak Long single lagi tak? Yang duk tanya. Yang keempat, jangan ditanya soal zuriat. Duk jumpa orang duk tanya bila nak boleh anak, bila nak boleh anak. Dalam Al-Quran Allah cerita kepada kita dua rasul yang diuji lama tak ada anak. Ramai mana orang yang mana berstruggle dalam hidup mereka. Susah, duk usaha macam-macam. Saya kuliah baru ni di Kuala Terengganu, di Masjid Pengadang Baru. Pasangan suami isteri ni main salam, peluk. Suami dia tu peluk kita ni riau. Saya kata kenapa abang? Dia kata ustaz, saya dah belasan tahun kahwin tak dikurniakan zuriat. Kami dah buat IVF 3 kali. Satu sekali nak buat IVF tu kos sekitar dekat 20 ke 30 ribu ringgit. Doktor sahkan kami dua-dua ni tak ada masalah. Tak mandul, kami okey ustaz. Cuma tak ada rezeki, menangis dia. Sampai dia kata ustaz, kami punya lafraz kepada ahli keluarga ni, dah 5 tahun kami tak balik raya di kampung. Sebab setiap kali balik kampung, orang duk tanya ustaz, bila nak boleh anak? Dia kata ustaz, kami akan bergaduh sebabkan pertanyaan-pertanyaan. Sebab tu Nabi takkan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan orang. Kita pada kita nampak macam ambil berat. Kadang-kadang mak ayah sendiri pun jangan kesian kat anak-anak. Dia menikah lama. Adik dia kata, tengok adik hang baru menikah. Dah boleh anak. Tuan-tuan ingat dia tak reti. Dia pun reti. Cuma tak ada rezeki. Kadang-kadang dia ni ikhtiar ni. Dia kata, ustaz saya perubatan moden. Perubatan tradisional. Tongkat ali, tongkat motor. Try habis dah tuan-tuan. Tapi tak ada rezeki nak buat lagu mana. Siang dia 15 tahun. Maka saya kata dalam Quran, Allah cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar. Tuan-tuan tengok daripada surah As-Saffat.
Amalkan doa ni, Rabbi habli minas salihin, kurniakan kami daripada kalangan anak-anak yang saleh. Amalkan tuan-tuan ni, ambil surah As-Saffat ayat 100. Siapa yang belum ada anak, amalkan. Siapa yang dah ada anak, amalkan. Kita tak tahu bahagian mana doa kita yang Allah makbulkan untuk melembutkan hati anak-anak kita walaupun dah mungkin besar hari ni, untuk dijadikan anak-anak yang saleh. Ibu-ibu lepas ni nak masak nasi kuih tu, baca Rabbi habli minas salihin. Kita semayang dengan suami, suami sujud lama sikit, baca Rabbi habli minas salihin. Ulang dan ulang. Pendek ya doa tu tuan-tuan. Amalkan. Nak kacau ayak, basak nak buat pagi-pagi ayak dekat suami, dekat keluarga, baca Rabbi habli minas salihin. Disebut dalam kajian, tuan-tuan buka Dr. Masaru Emoto. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube atau boleh buka buku dia, The Miracle of Water. Keajaiban ayak ni tuan-tuan, dia buat kajian. Dr. Masaru Emoto adalah Presiden Air Dunia. Dia ni saintis seluruh dunia, dia bos dalam bab ayak, persatuan ayak. Dia sampai masuk Islam, kaji tentang ayak sahaja. Dia kata the best water in the world adalah air yang dibacakan ayat Al-Quran. Ni orang bukan Islam dulu ni dapat taufik hidayah dengan asbab kaji bab ayak. Tuan-tuan tulis Dr. Masaru Emoto, detail pasal penceritaan dia. Sebab tu orang dulu-dulu tuan-tuan, nak buat apa pun dia serta doa yang baik-baik pada anak-anak. Nak tangguh anak tu, dia ajak kalimah tauhid. Mak kita kadang bukan mengaji tinggi pun, SRP pun tak ambil kadang-kadang, tapi didik kita dengan agama. Ni sahaban fi aswaq. Dia tangguh anak, dia kata apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan ni masuk kot corong-corong telinga kalimah tauhid membesarkan Allah. Tapi hari ni tuan-tuan, kita mendidik anak dengan apa? Nyanyi lagu tak pelik-pelik. Duk tangguh anak ni, terpulanglah, mahu jadi apa? Mahu jadi hantu, mahu jadi buaya. Dia pesan ke anak daripada dalam buan, nak jadi bewak boleh, jadi hantu tak apa. Bila besar anak panggil nakal, dia kata turun siapa tak tahu. Hei, hang duk doa dulu ni. Kita rasa benda tu kecil. Rasulullah ajarkan besar pada perkataan kamu, buruk pada perkataan kamu, bimbang-bimbang merangkak di padang mahsyar kelak dengan asbab langtangnya lidah dalam kamu berbicara. Hati-hati dengan dunia moden hari ini, dengan sedikit kelantangan yang salah mungkin disebarkan bertalian affiliate kepada orang ramai. Kalau dulu sebarkan satu perkataan, mungkin sampai kepada seorang dua. Hari ini sebar tuan-tuan, berjuta mata yang memandang. Bimbang-bimbang, tak mampu untuk kita kutip balik. Yang keempat, yang ketiga kata Aisyah. Wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah. Yang dikatakan akhlak Rasulullah. Sekali-kali tidak Nabi akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuan-tuan, orang buat jahat pada kita banyak, dan ketahuilah kita pun buat jahat banyak pada orang. Tetapi tuan-tuan, yang paling baik adalah jangan pernah membalas kejahatan tersebut. Ketika berlakunya perang Uhud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji 70 sahabat yang syahid. Ketika Nabi balik tengok sahabat-sahabat Nabi yang syahid, termasuk Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, Sayyidina Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhum, mereka Allah berikan keberkatan. Nabi menangis melihat keadaan sahabat-sahabat yang ada yang dibelah dada, dikerat telinga, dibuang lidah mereka. Pok-pok musyrikin ni jahat semua buat sampai macam tu, dan Nabi bersumpah untuk balas balik kejahatan mereka. Maka Allah turunkan ayat Quran. Allah pesan kalau kamu maafkan mereka, diberikan dengan 2 kebaikan. Maka Nabi tebus sumpah tadi dengan membebaskan hamba. Maksudnya kalau balas kejahatan dapat 1 je kebaikan, maafkan dia dapat 2 kebaikan. Tuan-tuan, malam ni kita banyak orang kita pernah buat salah dan orang buat salah pada kita. It's not what you give you get back, what you give you get more. Kita belajar maafkan orang, moga Allah melembutkan hati yang orang kita pernah buat salah, memaafkan kita balik. Simple rule. Dunia ni akan harmoni bila kita tak balas kejahatan.
Dia saya sebut tadi Syekh Nur Asri apa tak kena. Saya dengar dia cerita pasal dia ni macam-macam. Tapi tak benar. Dia nak hentam balik kawan tu. Nak buat video khas, provok balik. Tak ada. Jadi tak apa, kalau Allah nak angkat, Allah angkat. Kalau nak jatuhkan, jatuhkan. Konsep kita, sabar minta pada Allah. Serah pada Allah. Allah bagi ni, Allah takkan membebankan kita dengan ayat terakhir surah Al-Baqarah 286. Allah tidak akan memberikan bebanan di luar daripada kemampuan kita. Itu janji Allah, pegang yang tu. Dan yang terakhir akhlak Rasulullah, walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi sentiasa akan memberikan kemaafan kepada orang walau sebesar manapun perbuatan salah yang dibuat. Tuan-tuan, dalam kalangan sahabat, tuan-tuan balik nanti study tentang Safwan bin Umayyah radhiyallahu anhu. Safwan bin Umayyah ini hampir semua peperangan dia berperang dengan Rasulullah. Bukan geng Nabi, bermusuh dengan Nabi. Hampir semua. Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, sampailah perang Hunain berlaku pada tahun 8 Hijrah, baru dia sekutu dengan Nabi. Tu pun belum Islam. Baru sekutu, belum Islam. Dipendekkan cerita, walaupun dia bermusuh dengan Nabi. Tuan-tuan tahu tak? Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar, dia adalah funder terbesar kepada puak musyrikin. Safwan main ni kedekut dari riwayat sebut. Kedekut kecuali nak perang dengan Nabi. Hang main minta aku kalau nak buat program, contohnya nak buat hari peladang, pergi minta kat dia bantuan. Taubat, dia tak sponsor. Tetapi kalau habak tajuk utama dia nak lawan Nabi, hang habaklah berapa pun bajet, dia akan keluarkan. Dia pernah hantar pembunuh upahan nak bunuh Nabi di Madinah, yang dia namanya sabda Umar bin Wahab radhiyallahu anhu. Masuk Islam sepupu dia tu. Pi nak bunuh Nabi, berlaku satu keajaiban, Allah bagi lembut hati dia, masuk Islam sepupu dia. Kedekut ni tuan-tuan, dia memang kedekut sungguh. Harta takkan dikeluarkan pada benda lain, melainkan untuk bunuh Nabi. Sebab apa? Dia berdendam dalam hati ketika dia melihat perang Badar berlaku, ayah dia Umayyah bin Khalaf mati di tangan umat Islam. Maka lepas daripada tu, hang habak dia nak apa? Yang penting bunuh pada Rasulullah, aku akan bayar. Macam Haji Bakhil. Bila Cikgu Ramli mai tuan-tuan, dia bagi berapa derma? RM1. Siapa mai dia bagi banyak? Cikgu Murni. Bila pi tuan-tuan, dia kata budak-budak lah kena pegang duit banyak. Oh, tak kedekut terus jadi. Safwan Mayah macam tu lah. Kalau mai tentang tajuk Rasulullah, minta berapa? All in dia akan bagi. Tetapi siapa yang sangka seseorang yang pernah bermusuhan dengan Islam, yang menjadi panglima perang bersama Khalid Al-Walid dalam perang Uhud, dia jugalah yang masuk Islam pada tahun 8 Hijrah selepas berlakunya perang Hunain, dan dia mengislamkan ribuan daripada kalangan sahabat-sahabat yang lain dan berada pada medan utama dalam peperangan selepas daripada masuk Islam. Allah memuliakan dia dengan syarat memberi kemaafan kepada orang. Anak-anak muda yang hadir malam ni, yang mungkin tadi tak semayang maghrib, percayalah rahmat Allah masih luas, tolong qada semayang kamu. Kakak-kakak yang masih ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat, minta ampun pada Allah, buang gambar-gambar tersebut. Kita yang masih makan benda yang haram, bertaubat kepada Allah. Kalaulah harta tersebut melibatkan kita ambil pada hak orang, usahalah untuk ganti semula selagi hayat ada. Better late than never. Biar lambat daripada tak berubah langsung, kita usaha sama-sama. Belajar maafkan orang, kerana mungkin pada kemaafan tersebut ada rahmat yang besar kepada dia. Baru saya kalau di tempat kami di Madat, saya peruntukkan ada kuota khas untuk orang-orang yang terlibat dengan dada. Ada lebih kurang, kita buka baru ni kelas khas untuk elektrik. Geng-geng dadah di Sungai Petani, saya panggil mereka. Kita buat kelas untuk electrical MNE. Tak payah bayar apa, saya kata tak apa, saya atur pensyarah mai apa semua. Alhamdulillah kita buat 6 peringkat sijil, sampailah 5-6 bulan mereka ambil khusus. Baru-baru ni ada satu tahfiz mai kata kami tak ada duit nak buat electrical. Saya kata tak apa, saya hantar budak-budak ni. Kos sepatutnya 40,000. Bila budak-budak ni pergi buat tuan-tuan, dengan pemantauan daripada orang yang ada pelesenan dalam bab MNE pula, electrical, cuma perlukan RM8,000 saja, dah selesai. Mereka mai jumpa, dia kata Ustaz, Alhamdulillah ada juga sumbangan kami. Sebab tu dan tugas kita jangan duk judge orang lebih-lebih. Mungkin ada daripada kalangan ni yang
kemuliaan mereka lebih mulia daripada kita yang main hari ni. Hari ni mungkin tuan-tuan dengan saya pakai jubah, kita pakai nampak oleh okey sikit, tuan-tuan jaga semayang, tuan-tuan ada dalam majlis ilmu, dalam majlis selawat. Mungkin ada anak-anak muda, orang-orang yang kita nampak mereka jauh daripada rahmat Allah, tetapi pengakhiran mereka belum sama. Kita tidak boleh memilih cara kita hidup, tetapi kita boleh usahakan untuk cara kita mati. Maka usahakan yang terbaik, mengambil akhlak Rasulullah dengan kadar kemampuan kita mampu. Yang penting buat. Tak perlu bandingkan kepada orang lain, dan tak perlu tunggu pada kesempurnaan. Kita usahakan sama-sama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Muhammad Yaakob Yusra dengan penjelasan kepada kita sebentar tadi berkenaan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz sebut tadi ada 4. Hak mana tuan-tuan ingat? Tak ingat hak mana Ustaz? Ingat hak mana? Oh, balik. Kadang ingat, lepas tu lupa pi masuk poin yang ketiga. Tapi tak apalah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan telah berada dalam majlis ilmu, itu ada kebaikannya. Saya nak menarik perhatian tuan-tuan sedikit berkaitan dengan perkara yang ketiga yang Ustaz sebut tadi. Antara akhlak Rasulullah SAW ialah tidak menyakiti orang lain. Kan? Kita kena ambil tu tuan-tuan. Pada hari ini kita kadang-kadang rasa macam tak sengaja, kadang-kadang sengaja menyakiti orang lain. Macam soalan Ustaz sebut tadi ya. Dah kahwin, tanya bila nak dapat anak. Tuan-tuan ingat dapat anak pun tak tanya. Lepas dapat anak, tanya lagi. Awak anak hang jantan semua. Mana hang betina? Tanya juga. Kalau dapat perempuan semua pun sama. Awak anak hang betina semua, jantan tak ada. Tak kena juga. Lepas tu hak jantan hitam-hitam. Awak anak hang jantan hitam-hitam, hak perempuan tak hitam. Tak kena. Dia akan tanya sampai bila-bila. Itu antara soalan yang menyakiti. Kecuali lah kita tanya macam ni. Saya tanya, Ustaz anak berapa orang? Anak 6 orang. Lato-lato kali 12. Kali 6. 12 kali 2. Itu okey lah tu. Ni setiap kali jumpa tanya. Dan satu lagi tuan-tuan. Orang suka tanya menyakiti orang ni. Dia suka tanya depan-depan orang. Dia suka tanya depan-depan orang. Dia nampak kita main dia ambil Ustaz. Lepas raya tengok tengkok kancin pun tak lebur dah. Nak kata aku gemuk lah tu. Yang aku tak tahu ke? Nampak tak? Dia kata antara 3 ahli panel dengan moderator, boleh kat moderator lagi. Nak kata kat aku lah tu. Faham lah tu? Dan dia kata tu bukan di depan kita, di depan orang ramai. Nampak tak? Nabi tak ajak kita macam tu tuan-tuan. Dapat anak hitam tak kena, putih tak kena, gemuk tak kena, kurus tak kena. Dapat anak pondan lagi tak kena tuan-tuan. Faham tak ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita nak teruskan kepada yang bahagia Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas